Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengar? Hmm, Okey, dengar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'azim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Muslimat berjemaah yang mengikuti FB Live Masjid Kota Damansara, ini kali ke-3 atau ke-4 saya rasa kelas online kita. Saya tak pasti dengar ke? Cuba komen sikit. Saya pakai ni malam ni. Selalu kata tak dengar. Pakai yang apa ni? Anak punya. Okey ya. Okey, malam ni kita melihat pada kata hikmah yang ke-148. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Ma hajabaka 'anillah wujudu mawjudin ma'ah is laysa ma'hu is laysa syai'a ma'ah wa innama hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ah. Yang bermaksud tiada suatu benda, ini dari makhluk ini, alam ini, semuanya, tak ada suatu pun yang boleh yang menghijab engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menghijab engkau itu prasangkamu sahaja. Ini sangkaan sahaja. Bukan suatu yang hakiki, yang realiti. Sebab segala sesuatu selain daripada Allah itu pada hakikatnya sebenarnya tiada maujud. Ini dari pandangan hakikat, malah dari pandangan akidah kita pun. Tiada maujud dengan maksud tidak wujud dengan hakiki, bukan wujud yang hakiki, bukan wujud yang sebenar. Dia hanya wujud yang mendatang. Wujud dengan arti kata dia diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya dia tak ada. Diri kita, alam seluruhnya itu. Sebab yang wajib ada hanya Allah.
itu wujud yang hakiki atau disebut wujud yang zati, yang sebenar-benar wujud, yang tidak memerlukan sesiapa, istaqalla binafsi, yang dia terasa sendiri dengan dirinya, tidak bergantung, yang disebut istighna, kaya daripada tiap-tiap suatu. Itu hanya Allah. Sedang yang lainnya, ini lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terserah kepada belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadakan atau ditiadakan. Okey. Jadi dalam kata hikmah ini, Ta'ala sekendari nak bicara tentang apa yang disebut hijab tadi. Hijab ni mana terdinding. Manusia ramai yang terdinding, terhijab. Manusia itu terhijab dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hijab itu bukanlah pada mata atau pada telinganya, tapi tentulah hijab itu pada hati kita, hati manusia itu. Itu yang terdinding. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, melihat, merhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, kesan-kesan apa yang berlaku terhadap orang-orang yang terdahulu, agar dia mempunyai hati yang boleh berfikir dari tanda-tanda itu. Yang qiluna biha, yang boleh menggunakan akalnya, berfikir untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita, makhluk yang ada di sekeliling kita. Atau azanu yasma'una biha, atau mereka punya telinga yang boleh mendengar dengannya tentang tanda-tanda kewujudan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku, ramai manusia yang tidak dapat melihat apa yang ada di sekelilingnya sebagai tanda, dalil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah teruskan ayat itu, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta, yang terdinding adalah hati mereka, jantung hati mereka yang terdapat di dalam dada-dada mereka. Dan iaitu antara ayat dalam suratul Hajj, Allah menyebutkan tentang hakikat bahawa ramai manusia yang terhijab, terdinding daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak dapat melihat kewujudan Allah dengan mata hatinya. Jadi hijab inilah yang memeritkan. Hijab ni sebenarnya, azab itu, hijab itu sendirilah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau kita dapat melihat Allah dengan mata hati, apa yang berlaku semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka musibah yang menimpa itu insya-Allah akan menjadi ringan. Karena kita dapat melihat bahawa semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijab ni kalau terbuka, disingkap oleh Allah, didengar arti kata kita dapat
dengan mata hati melihat Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah, Allah sebagai pentadbir alam ini, maka itu insya-Allah akan dapat mengangkat rasa pedih yang kita lalui dalam kehidupan ini. Contoh yang Al-Quran beri itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi itu Nabi Yusuf, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala makhluknya. Apa yang berlaku dalam kisah yang masyhur itu, perempuan-perempuan Mesir itu diberikan pisau dan diberikan bahan untuk dipotong. Kemudian Nabi Yusuf lalu, dan apabila mereka melihat Nabi Yusuf itu, sehingga tak sedar bahawa tangan mereka terpotong. Artinya hilang kepedihan. Apabila diangkat hijab, dia melihat sendiri kecantikan Yusuf alaihissalam itu. Maka Allah SWT lebih dari itu. Ini sebenarnya memedihkan dalam hidup ini, yang kita jadi pedih dalam menghadapi apa juga sebenarnya hakikatnya kerana kita terhijab dinding dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hijab itu nanti kita akan apa nih? Apa yang maksud dengan dinding itu? Apa dinding itu apa? Dulu kalau ingat dalam Katekemah yang ke-41 dulu, Allah Ta'ala ada menyebutkan al-haqqu laisa bimahjubin. Dalam Katekemah itu Allah menyebutkan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjub anta an-nazari ilaih. Itu Katekemah itu panjang, kan boleh rujuk balik. Sebabnya izlau hajabahu syai' la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana li juri hasir. Wa kullu hasin syai'in fa huwa lahu qahir wa huwa al-qahir fawqa ibadihi. Nah, itu jadi saya nak ulang, saya ringkas. Al-haqqu laysa bimahjubin. Al-haq yakni Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab. Allah itu sendiri tidak boleh dihijab, tidak boleh didinding. Sebab kalau Allah itu boleh didinding, maka Allah itu lemah. Yang mendinding itulah lebih kuat. Dialah yang menguasai, sedangkan Allah menyebut bahwa al-qahir fawqa ibadihi. Dialah yang qahir, yang qahar. Yang lain tidak boleh. Itu antara sebabnya Allah Ta'ala itu tidak boleh didinding. Dia tidak didinding. Nah, dulu disebutkan dia berbeza antara Allah itu yang terdinding atau kita yang terdinding. Dinding itu ada di sekitar Allah atau kita yang terdinding. Itu perbezaan yang jauh. Contoh yang dibagi, misalnya kalau kita lihat bulan pada waktu malam, bulan purnama, tiba-tiba ditutupi awan. Lawan lalu tutup bulan tu. Maka siapa yang terdinding? Yang menutup awan tu, yang menutup bulan tu awan. Maka yang terdinding adalah awan, bukan kita. Okey. Tapi berbeza kalau kita penglihatannya tak berapa terang. Lihat bulan pun tak berapa nampak. Maka yang terdinding kita, bukan bulan. Sedangkan bulan terang, benderang misalnya. Tapi kita tak nampak kerana kecacatan mata kita, maka yang terdinding kita. Jadi contoh itu nak cerita bahawa Allah dia tidak boleh terdinding. Tak ada suatu makhluk ini yang boleh mendinding Allah Subhanahu wa taala.
Sebabnya bagaimana sebut, kalau ada sesuatu yang boleh mendinding dia, maka yang mendinding Allah itu dialah yang lebih berkuasa, kerana dia mampu mendinding Allah. Itu maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kena faham. Tadi hakikat wa innamal mahjub anta anin nazari ilai. Sesungguhnya yang terhijab itu, yang terdinding itu kita. Yang terdinding itu kamu, kata Allah. Bukannya, kata Ibn Athaillah Sekandari, bukannya Allah itu yang terdinding. Diri kita sendiri yang terdinding. Sebagaimana disebut dalam ayat tadi. Wa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata mereka yang tak nampak, yang terdinding, itu juga telinganya, tetapi yang terdinding sebenarnya hati mereka yang ada di dalam diri mereka. Itu juga di akhirat nanti pun. Ayat menyebutkan annahum an rabbihim yawma idzin mahjubun. Dalam soal mutaffifin itu. Dan sesungguhnya mereka an rabbihim, dari Tuhan mereka, la mahjubun, akan didinding. Maksudnya mereka itu yang didinding, yang terdinding. Tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu khususnya orang-orang yang bukan Islam. Ada orang yang beriman, mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi Allah taala angkat hijab itu. Itu berhubung dengan dinding. Jadi dalam kata hikmah ini, Ibn Athaillah menyebutkan tak ada suatu benda yang boleh menghijab kita dari Allah. Ma hajabaka anillah wujudu ma wujudin ma'ah. Cuma perhatikan perkataan ma'ah itu. Tidak ada yang menghijab engkau dari Allah oleh kewujudan suatu yang mawujud, yang ada besertanya, ma'ahu. Jadi Ibn Athaillah menggunakan perkataan ma'ahu. Ma'ah ni maknanya yang sebanding, yang setanding, bersama dengan Allah. Tak ada. Sebab memang tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang sekupu sebanding dengan Allah. Dari segi kewujudannya dan dari segi apapun. Tak ada yang sekupu yang sebanding dengan Allah. Jadi, yang lain tak ada wujud beserta Allah. Itu kena perhati perkataan itu. Sebab Ibn Athaillah Sekandari sangat halus dalam soal itu. Sebab alam ini penuh dengan kewujudan. Kita tidak menafikan kewujudan apa yang ada di sekeliling kita. Cuma yang tak ada adalah wujud beserta Allah SWT. Dengan maksud yang tadi, wujud yang tersendiri tanpa siapa yang menjadi. Tidak ada. Itu akidah. Selain daripada Allah SWT, tidak ada di langit, di bumi, di mana saja suatu yang wujud tanpa dengan kudrat iradat Allah SWT. Itu dalam makna ketuhanan dulu. Dalam makna ketuhanan itu, mana la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar itu, istighna an kulli ma siwa. Waftiqaru kulli ma siwa ilaih. Mana Tuhan yang sebenar yang kita sembah itu yang kaya, yang tak memerlukan sesuatu yang lain daripada dia. Sikit pun dia tak perlu. Waftiqar kulli ma siwa ilaih. Sebaliknya, semua yang lain memerlukan dia.
sama ada kewujudannya dan kelangsungan kewujudan. Imdad, kelangsungan kewujudan makhluk ini. Kita termasuk. Semuanya memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, pada hakikatnya, artinya, yang lain ini masuk diri kita, langit bumi, dia bukan wujud bersama Allah. Sebanding dengan Allah. Tapi wujud billah. Dia wujud dengan Allah. Ini dengan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, maknanya kewujudan ini, makhluk ini adalah asar, kesan daripada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana suatu kesan pada sesuatu boleh mendinding, menghijab kita dari melihat muasir yang memberi kesan itu. Itu satu yang pelik. Padahal alam ni tak boleh ada sendiri. Kecil, besar, hatta zarah-zarah yang halus, apa juga yang berlaku, semuanya adalah dengan Allah. Dan arti kata Allah yang menjadikan. Itu akidah yang asas sebenarnya. Yang basic dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana boleh benda yang terhasil dari sesuatu, artinya dengan ciptaan sesuatu tadi, tiba-tiba dia pula yang mendinding. Baik itu adalah sebut mahajabakani lahu wujudun mawjudin ma. Tidak ada sesuatu yang menghijab engkau daripada Allah itu, wujudnya sesuatu yang ada, yang mawjud ini bersama dia. Tak ada. Hakikatnya benda ni tak ada. Semuanya bergantung dengan Allah. Macam mana pula dia menjadi hijab, mendinding? Sepatutnya makhluk inilah yang menjadi wasilah untuk menyampaikan kita kepada Allah. Itu sepatutnya. Apa saja yang berlaku, sepatutnya itulah yang membawa kita untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan bahawa jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah itu sebanyak mana makhluk dia. Sebab semua ciptaan ini boleh menyampaikan kita. Dengan maksud, menyampaikan itu dengan maksud kepada ma'rifah, pengenalan Allah yang hakiki, yang sebenar. Sepatutnya begitu, bukan jadi hijab. Bukan apa yang ada sekeliling kita, diri kita sendiri atau benda kita, itu pula yang menjadi dinding. Itu kalau di awal-awal dulu. Allah Ta'ala ada sebut juga tentang beberapa kehairanan. Heranlah. Kaifa dia kata. Yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa azhara kulla syai'. Ada beberapa tu kaifa. Maknanya ketakjuban, heran. Macam mana, bagaimana boleh digambarkan bahawa Allah itu dihijab, didinding oleh sesuatu. Hati manusia macam mana boleh terdinding? Sebab ramai daripada kita ni terdinding dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan harta benda kita, dengan pangkat kita. Semua yang ada di sekeliling dengan iaitu makhluk. Macam mana benda itu boleh mendinding kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa huwa azhara kulla syai', sedangkan dialah, yakni Allah,
azhara kulla syai, yang menzahirkan, yang mewujudkan, yang mengadakan tiap-tiap sesuatu. Tiba-tiba benda yang Allah sendiri mengadakan, benda itu pula yang menjadi hijab, menjadi dinding pada kita. Inilah masalah yang yang kita hadapi sebenarnya. Lalu seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan walakin hajabaka anhu. Walakin hajabaka anhu, tetapi yang hijab engkau itu tawahhumu mawjudin ma'ah, iaitu tawahhum, sangkaan engkau. Sangkaan kita adanya sesuatu yang wujud bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sangkaan. Disangkaan ni benda yang tak betul. Waham ni satu sangkaan, iaitu benda yang tak betul, yang sangkaan-sangkaan ni. Kerana apa? Kerana kita bergeluman dengan kehidupan dunia ini. Hari semalam kita bergeluman dengan kehidupan dunia. Jadi kita lupa, lalai tentang hakikat sebenar apa yang berada. Itu sebenarnya sebab antara hikmah sembahyang 5 waktu yang difardukan pada bulan Rajab ini. Hari ini akhir Rajab dan besok nak masuk Syaban kan. Ini lagi sebulan kita akan masuk Ramadan. Mudah-mudahan semua kita akan sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Dan kenapa sembahyang itu mempunyai waktu? Nasalata kanat kitaban mawquta. Sembahyang itu suatu kefarduan yang mempunyai waktu-waktu tertentu. Inilah antara hikmah dia. Antara hikmahnya supaya kita bila lalai dengan kehidupan dunia yang kita lalui. Lepas subuh, sembahyang subuh, kita ingat. Sebab itulah bacaan-bacaan dalam salat itu perlu dihayati. Yang wajib, lebih-lebih lagi yang sunat, begitu juga sepatutnya. Supaya kita dapat hidup, hati kita hidup. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Apa makna Rabb? Rabb ni makna Tuhan semesta alam, yang mentadbir alam, yang menjaganya, yang mengawalnya, yang menyusun semua urusan alam ini. Langit dan bumi. Semuanya ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi bila dihayati, sembahyang subuh, kemudian bekerja tak mampu ni, bergaul dengan apa ni, kita bermuamalah dengan kehidupan dunia begini-begini, lalai. Mula lalai. Datang sembahyang zuhur untuk mengingatkan kembali hakikat kita, diri kita, kelemahan kita dan sebagainya. Itu antara sebab hikmah, antara hikmah kepaduan sembahyang 5 waktu itu. Ingat balik. Kemudian sambung lagi bekerja. Mula lalai balik. Datang asar. Sembahyang asar mengingatkan kita kembali. Begitulah seterusnya, lepas lagi lah. Sampailah maghrib, isya, kemudian tidur. Bangun sembahyang subuh. Begitulah harian, supaya salat itu antaranya untuk mengingatkan kembali tentang hakikat diri kita, tentang hakikat alam ini sendiri, dan Allah SWT sebagai pentadbir sepanjang masa. Supaya kita jangan hanyut dengan kehidupan ini. Supaya kita jangan terhijab dengan dunia ini. Jadi sebenarnya kata Ibn Athaillah Sekandari, yang menghijab kita hanya tawahum, sangkaan saja.
Kita sangka saja. Seolah-olah kewujudan itu bersendiri. Ada nyata kekayaan kita, kita sangka bahawa itu bersendiri. Sedangkan itu semua adalah dengan ciptaan Allah, dengan kurniaan Allah, lempah kurnia Allah SWT. Apa juga yang ada pada kita, ilmu dan sebagainya itu. Tapi banyak dari kalangan kita yang terhijab dengan sangkaan itu. Dia hanya sangkaan, bukan ada. Sebab hakikatnya tadi bagaimana disebutkan. Karena semua makhluk ini, yang zahir, yang batin, semua ciptaan ini adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sesuatu yang terlepas. Semuanya ada dengan diadakan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bukan itu saja. Artinya sifat kewujudan kita, Allah sebagai pencipta itu berterusan. Bukan bila dah jadi kita, maka Allah Ta'ala tak ada campur dah. Tak. Setiap saat. Lahzatan, lahzah. Setiap saat, setiap ketika sebenarnya kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tidak terlepas walaupun sesaat. Jadi macam mana mungkin, balik tadi. Macam mana mungkin apa yang ada yang merupakan kesan daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh mendinding kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tadi disebutkan apa punca dia? Kenapa manusia ini terdinding? Dalam sebuah hadis disebutkan innal abda idza aznaba azab al-abdu akhta'a. Apabila seorang hamba itu melakukan dosa, lalu nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, lalu dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Dan kalau dia bertaubat, intaba astaghfara, kalau dia bertaubat, maka titik hitam itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hati dia jadi bersih balik. Tapi kalau dia tak bertaubat, malah menambahkan dosa yang dilakukan, maksiat yang dia buat. Dia tak bertaubat, tak beristighfar. Maka bertambahlah titik hitam itu. Bayangkanlah, maksiat dilakukan 10 sehari, 10 titik hitam. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, akhirnya hati akan menjadi gelap. Jadi terdinding tadi. Maka itulah juga maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan itu adalah sebab ran itu karat yang ada pada hati mereka. Dengan sebab dosa maksiat yang mereka lakukan, yang mereka usahakan. Jadi itu antara punca sebenarnya hijab itu. Itu dosa yang dilakukan yang kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antaranya. Antara hijab besar. Jadi sebab itu
kena banyak beristighfar, bertaubat. Bagi dalam bulan-bulan yang sebegini. Ini nak masuk Syaban. Besok 1 Syaban insya-Allah. Yang sudah sebut Syaban ni banyak orang lalai. Jadi kita jangan termasuk dalam kalangan itu. Banyak-banyak beristighfar, bertaubat. Dia masalahnya bukan masalah tak buat dosa. Sebab kita bukan maksum. Jadi sentiasa malah selalu terjumus kepada dosa dan maksiat. Jadi masalahnya adalah kita istighfar, mengakui, jangan sombong dengan Allah. Mengakui kelemahan kita, banyak-banyak memohon ampunan, bertaubat, insya-Allah. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan keampunan yang sangat luas, bersedia menerima hamba-Nya. Walaupun berkali-kali. Artinya melakukan dosa yang berulang-ulang, kemudian datang balik, mengadu pada Allah, minta ampun, Allah sedia mengampunkan. Itu disebut dalam hadis. Dan sebuah hadis yang masyhur yang kita dengar. Yang kita baca, seorang hamba itu dia taubat, dia mengadu pada Allah. Dan mengatakan bahawa dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, lalu dia bertaubat. Dan Allah terima taubat dia. Kemudian dia buat balik dosa yang sama. Dan dia tahu, kata Allah, dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa, dan dia bertaubat. Beristighfar, mohon keampunan, dan Allah terima taubat dia. Kemudian dia buat balik. Itu disebut dalam hadis. Dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang maha pengampun, dan dia bertaubat. Hingga akhirnya Allah kata, buatlah berapa kali kau nak, aku sedia mengampunkan. Ada itu bukanlah makna menggalakkan bermaksiat, tapi nak menceritakan bahawa jangan putus asa. Sebab dosa, maksiat itu lebih bagi kita dia berada di akhir zaman ini, terdedah kepada maksiat itu. Jadi jangan putus asa, berterusan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi masalah sebenarnya antara hijab besar ialah takabur. Takabur ni yang menjadi dinding besar kita dengan Allah. Yang disebut dalam Al-Quran, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Aku akan palingkan ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaanku. Yang tu yang tak nampak tu. Ayat-ayat ini sama ada ayat Quran atau ayat-ayat yang dilihat. Ayat yang manzurah, iaitu apa yang berlaku di langit dan di bumi, makhluknya. Itu ayat Allah juga. Allah sebut, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ard. Aku akan palingkan dari mendapat pengajaran terhadap ayat-ayatku. Sama ada ayat Al-Quran atau ayat yang dilihat ini. Itu ciptaan Allah. Dari siapa? Daripada orang-orang yang takabur di muka bumi ini, tanpa sebenar. Ini takabur ni penyakit besar. Dia menyebabkan hijab yang sangat tebal. Yang kita tidak dapat melihat Allah. Sebab itu kena mengakui. Buat dosa, mengaku pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelemahan kita. InsyaAllah kita akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hijab ini, dinding ini, antara lain sebagaimana yang sering disebutkan untuk selain daripada istighfar tadi, iaitu dengan zikrullah, membanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara ubat yang paling mujarrab. Membanyakkan zikrullah dan berfikir tentang apa yang dicipta oleh Allah, supaya itu akan melahirkan, mendatangkan ta'zim dalam diri kita, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan mahabbah
pada Allah SWT. Kalau kita berfikir, banyak berfikir, maka baru datang apa ni? Rasa kasih, rasa sayang pada Allah itu. Sebab tabiat manusia ni, tabiat manusia dijadikan oleh Allah, dia sayang, dia kasih pada orang yang buat baik pada dia. Jubilatin nas, ditabiatkan manusia itu kasih. Hubbuman asana ilai. Sayang, kasih pada orang yang buat baik dengan dia. Jadi kalau kita berfikir, melihat nikmat yang ada pada kita, itu semua daripada Allah SWT. Jadi betapa baiknya Allah SWT berkata, maka itu akan menimbulkan mahabbah, kasih sayang kepada Allah SWT. Tapi masalah kadang-kadang bagaimana yang disebutkan, kita jarang berfikir. Sebab itu Al-Quran sebut berulang kali tentang berfikir. Antaranya untuk mendatangkan rasa kasih pula. Kerana semua yang ada, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang ada pada kamu dari berbagai-bagai jenis nikmat, kebaikan itu dari Allah. Allah yang maha muhsin, yang maha berbuat baik kepada kita siang, malam, pagi, petang, setiap saat. Itu antaranya untuk kita membuang ataupun menghapuskan hijab yang ada pada kita, yang ada dalam diri kita. Dan sering, dan sebutkan juga, sering mengingati rabtun ni'am bil mun'im. Kita hendaklah sering menghubungkan nikmat dengan pemberinya, yakni Allah SWT. Sentiasa ingat. Itu di antara ubat. Ya. Artinya apa saja nikmat yang kita peroleh, besar kecil, zahir, batin, kita hubung kepada ini semua adalah limpah kurnia nikmat Allah SWT. Rabtun ni'am bil mun'im ini antara ubat penawar yang sangat untuk membersihkan hati kita dari hijab dan dinding-dinding tadi. Begitu juga dari penyakit-penyakit yang lain, takabur, ujub, riak dan sebagainya, apabila dia sentiasa menghubung. Sama ada nikmat itu nikmat agama atau nikmat dunia. Dia membuat ini semua daripada limpah kurnia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu insya-Allah penyakit-penyakit hati atau disebut sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati itu, dan hijab-hijab yang mendinding kita daripada melihat Allah, melihat kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran itu sendiri, akan tersingkap, akan terbuka insya-Allah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya itulah hijab, itulah mereka yang tak nampak, tak dapat melihat tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW. Itu sebenarnya kerana mereka terhijab, terdinding. Na'udzubillah min zalik. Jadi dinding itu gantunglah. Ada yang tebal dindingnya menjadi kufur. Bagi orang beriman, tidaklah sampai ke tahap itu dinding itu, tapi masih juga ada dinding ini tak berapa nak terang. Kadang-kadang itu yang dalam kategori yang lepas. Bagaimana nurul yakin itu, mana pancaran nur keyakinan itu berbeza antara satu sama lain. Bukan keyakinan itu sendiri semuanya yakin kalau orang beriman, tapi tahap dia, nur dia, yang daripada amalan-amalan yang kita buat, maka memancar keyakinan itu bertambah, berbeza di antara seorang dengan seorang. Jadi dengan kesempatan yang ada, umur yang masih ada lagi kesempatan, jangan putus asa. Dan lebih-lebih lagi dalam bulan-bulan yang kita berada ini, lebih lagi Ramadan nak masuk, ambil kesempatan itu untuk kita memperbaiki terus diri kita, dan antara yang lain juga yang tidak kurang pentingnya, sentiasa memohonkan pertolongan hajat
memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dinding-dinding hijab-hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya. Dan termasuk juga perkara-perkara yang apa ni, iaitu membanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga adalah di antara penawar yang sangat apa diberi di akhir zaman ini, ya. Kena banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat itu sendiri ada juga merupakan zikrullah. Kerana dalam selawat misalnya ada menyebut nama Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Contohnya selawat yang paling ringkas. Jadi itu semua. Jangan kita cuai. Mohonlah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua, para pendengar khususnya yang lain, akan tiasa diberikan pertolongan, diberikan hidayah, taufik Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan itu semua. Dan mudah-mudahan kita tidak akan didinding, terhijab di dunia ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang membimbangkan kita, barang siapa terdinding daripada Allah di dunia, maka dia di akhirat juga terdinding. Na'udzubillah min zalik. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta, yang dengan maksud terhijab di sini di dunia, yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat melihat kewujudan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia di akhirat juga terdinding daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Cakap itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.